Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Fitri, aka Mr. Fit, dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Okey, bagi rakan-rakan guru ataupun murid-murid seluruh negara yang baru mengikuti channel Mr. Fit Channel ni di YouTube, boleh tekan butang, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng, okey, untuk menerima notification video-video terbaru daripada Mr. Fit Channel, okey, yang daripada saya lah. Okey, hari ni video kali ini saya ingin membincangkan ataupun menunjukkan berkaitan antara kerja lapangan dengan apa yang perlu dilakukan oleh guru-guru dan murid-murid. Okey, biasanya kerja lapangan ni setiap tahun dilaksanakan lah bagi memenuhi sukatan di SKP, wajib. Okey, wajib untuk buat kerja lapangan sebab untuk memenuhi di SKP. Okay, jangan skip cikgu-cikgu ataupun murid-murid, jangan tak buat sebab kerja lapangan ni telah digubal oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum untuk memastikan bahawa murid-murid ataupun guru-guru memahami apakah kepentingan geografi dalam kehidupan kita seharian sebenarnya. Okey, kalau tanya saya, cikgu, apa yang dikatakan dengan kerja lapangan ni? Okey, kalau saya nak bagi ayat buku, dia akan jadi pening lah. Saya bagi ayat mengikut apa yang saya faham dan mungkin juga difahami oleh guru-guru dan murid-murid yang lain. Okey, so kerja lapangan ni apa sebenarnya? Kerja lapangan ni adalah aplikasi ataupun terjemahan apa yang kita belajar dalam buku dengan kehidupan kita seharian. Macam tu. Kita belajar teori dalam buku, dia senaraikan apa kepentingan dia, sebab, punca, kesan dan sebagainya itu dalam buku itu adalah teori. Tapi adakah benda itu sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita seharian di sekeliling kita? Itu yang kita nak kaji dalam kerja lapangan. Okey, jangan tak buat sebab kerja lapangan ni dia mendidik jiwa kita. Okey, mendidik jiwa kita, mendidik pemikiran kita untuk mengetahui punca, sebab dan akibat. Okey, punca, sebab dan akibat. Okey. So hari ni saya nak tunjuk lah. Okay, saya tak nak cerita panjang dalam video kali ni sebab video ni saya akan buat bersiri lah. Okay, buat bersiri, banyak siri berkaitan dengan kerja lapangan ni. Tapi hari ni saya hanya khusus untuk tunjukkan kepada guru-guru dan murid-murid bagaimana kita nak memilih tajuk ataupun menentukan isu berpandukan kaedah kajian. Kita buat serentak kaedah kajian ni. Kita buat kaedah kajian dan kita terus dapat apakah isu dan tajuk yang akan kita buat. Kenapa saya buat macam tu? Kenapa saya tak teruskan bagi tajuk? Sebenarnya kalau kita terus bagi tajuk ataupun kita tentukan tajuk, awak buat tajuk ni, awak buat tajuk ni, sebenarnya dia tidak membina minda dan fikiran murid-murid lah. Okay? So murid-murid kena cari sendiri. Sebab setiap murid dia mempunyai isu, mempunyai tajuk yang tersendiri berpandukan apa yang ada di sekeliling mereka. Kalau kita tentukan tajuk, dia tidak menjana akal dan fikiran murid-murid untuk mengeksplor, ataupun untuk meneroka apa yang sepatutnya mereka teroka berpandukan teori yang ada dalam buku. Sebab kerja lapangan ni dilaksanakan bila dah belajar dalam buku. Bila dah belajar, kita belajar teori. Bila dah belajar teori, kita kena terjemahkan teori tu. Sejauh mana teori yang digambarkan dalam buku tu benar berkaitan dengan kehidupan kita di sekeliling kita. So hari ni saya akan bawa guru-guru dan murid-murid bagaimana saya membuat satu kaedah pemerhatian. Satu kaedah yang saya pilih, pemerhatian. Kaedah pemerhatian ni, dan selepas saya menjalankan kaedah pemerhatian, terus saya dapat mengenal pasti isu dan seterusnya menentukan tajuk. Yang ni kita nak terapkan dalam murid-murid kita lah di seluruh Malaysia. Sebab kalau kita bagi terus tajuk, dia orang tak explore. Sekarang ni saya nak ajar bagaimana kita nak explore berpandukan apa yang ada di sekeliling mereka. So video ni sesuai ditonton oleh guru, murid dan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam memastikan kerja lapangan yang dijalankan oleh murid-murid bersifat fun learning. Pembelajaran yang menyeronokkan. Kajian yang menyeronokkan. So tu sebab kita guna buat kerja lapangan ni seronok. So kita nak bagi seronok tu, kita kena explore. Sebagai contoh, explore tu petang-petang bawa motor kawasan perumahan, tengok apa yang ada di kawasan perumahan kita, kaitkan dengan apa yang kita belajar dalam buku.
ataupun ajak ibu bapa ataupun ayah contohnya round, okey, pusing taman perumahan, pusing kawasan kampung. Okey, tengok apa yang berlaku di sekeliling dan kaitkan dengan apa yang ditulis dalam buku. Terus kita terus tetapkan tajuk apa yang kita nak buat. Itu lebih menyeronokkan daripada kita terima ataupun murid-murid terima terus tajuk daripada guru. Contoh cikgu cakap, okey, catatan 3 contohnya, awak buat kegiatan ekonomi. Ada setengah murid mungkin kegiatan ekonomi itu tak sesuai dengan keadaan dia. Mungkin perkara lain yang sesuai dengan situasi di sekeliling kita. Ataupun murid-murid tingkatan 1 contohnya, dia nak buat siswa domestik. Siswa domestik tu mungkin tak kena dengan situasi dia, dengan jiwa dia. Mungkin dia nak buat tajuk kepentingan bentuk muka bumi. So kita bagi ruang dan peluang untuk murid meneroka dulu, okey, melalui kaedah pemerhatian, barulah disusuli dengan pemilihan tajuk, okey, berpandukan isu yang wujud, okey, di kawasan kajian mereka. Kawasan kajian ni adalah kawasan sekolah, okey, sekolah dengan kawasan sekitar dia ataupun kawasan tempat tinggal murid, okey, dan di kawasan sekitar dia. Mungkin kalau duduk kat taman perumahan tu kecil je sifat dia, okey, luas dia tak besar mana. So kita masukkanlah kawasan kajian dia, taman perumahan dia ataupun kampung dia, dan sekitar kawasan kampung tu mungkin ada wujud taman-taman perumahan lain ataupun wujud kampung-kampung lain, dan jangan lebih daripada 5 km persegi. Okey, macam tu kita nak tentukan cara, kita nak tentukan tajuk yang menyeronokkan. Okey, tajuk yang menyeronokkan untuk diri kita, diri kita sebagai guru, dan kita nak bagi perkara yang menyeronokkan kepada murid-murid. Okey, so video ni sesuai untuk, saya ulang ya, sesuai untuk ditonton, wajib untuk ditonton oleh guru, murid dan ibu bapa. Okey, share dengan murid-murid anda. Kalau cikgu dapat video ni, share dengan murid-murid anda. Kalau murid-murid dapat, share dengan ibu bapa anda, supaya ibu bapa anda boleh bantu anda untuk menentukan isu ataupun tajuk, menentukan tajuk berpandukan isu yang wujud di kawasan tempat tinggal anda, okey, melalui kaedah kajian. Okey, saya pilih satu kaedah saja, iaitu kaedah pemerhatian. Bagaimana kita nak buat pemerhatian di kawasan tempat tinggal kita. Seterusnya kita cari isu dan terus tentukan tajuk kajian kita. Jadi video ni saya rangkumkan semua. Okey, boleh digunakan untuk tingkatan 1, 2, 3 dan 4, dan juga untuk tingkatan 5 tahun depan lah. Okey, sebab dia orang tingkatan 5 tahun ni menggunakan sukatan lama lagi. Okey, tingkatan tahun depan tingkatan 5 akan menggunakan sukatan yang baru lah, KSSM. Okey, jom saya bawakan bagaimana saya buat kaedah pemerhatian untuk menentukan isu yang wujud di kawasan tempat tinggal saya ni, dan seterusnya saya menentukan tajuk kajian. Okey, kerja lapangan saya. Okey, jom kita tengok ini video siri yang pertama. Siri yang pertama. Okey, jom saya akan bawa bagaimana saya nak menentukan tajuk kajian berpandukan kaedah pemerhatian. Okey. Okey, sekarang saya dah berpusing-pusing lah. Pusing-pusing dekat kawasan taman perumahan saya ni, okey, dan kawasan sekitarnya. Saya dapat perhatikan satu benda lah, satu perkara yang menarik berkaitan dengan satu isu penerokaan tanah. Okey, penerokaan tanah yang berlaku di kawasan tempat tinggal saya ni lah. Okey, so apakah penerokaan tanah tu? Okey, kita kena tengok lah, kena kaji apa jenis penerokaan tanah tu, jenis penerokaan tanah tu untuk apa. Okey, so kita tengok lah. Okey, kita tengok apakah jenis penerokaan tanah tu dan apa tujuan dia. Okey, melalui kaedah pemerhatian, dan kaedah pemerhatian ni kita kena catat lah. Kita kena catat dalam buku nota kecil apa yang kita perhatikan. Okey, apakah isu ataupun tajuk yang mungkin boleh kita buat berpandukan pemerhatian yang kita buatkan, okey, yang kita jalankan di kawasan tempat tinggal kita ataupun kawasan kajian kita lah. Okey. Okey, ini adalah pemerhatian yang saya buat. Okey, saya dapati bahawa kawasan ini ada penerokaan tanah. Okey. Tujuan penerokaan tanah ni adalah untuk membuat kawasan perumahan lah. Okey. Kawasan perumahan, kawasan pertempatan. Okey. Jadi kawasan perumahan, pembinaan lah, termasuk dalam kategori pembinaan. So kalau pembinaan ni kegiatan ekonomi, okey, kegiatan
ekonomi. Okey, yang ni lah. So kita tengok kesan dia. Kesan daripada aktiviti penerokaan ni. Okey. Kita tengok ada hakisan tanah, adanya runtuhan-runtuhan tanah kecil. Okey, pemerhatian kita ni kita ambil gambar. Okey, ambil gambar sebagai bukti untuk dilampirkan dalam kajian kita lah. Okey, dalam kajian kita. Okey. So bila dah lampir dalam kajian kita tu, kita tengoklah. Okey. Dan kita tengok apakah kesan yang bakal berlaku lah. Okey. Sekiranya penerokaan tanah ni tidak dilaksanakan dengan betul. Okey, contoh kita tengok tadi adanya runtuhan tanah, ada hakisan tanah. Okey, apakah isu ataupun perkara yang mungkin berlaku bila runtuhan tanah dan hakisan tanah ni terus berlaku lah. Okey, terus kita kaitkan dengan teori yang kita belajar dalam buku. Okey, contoh kalau aliran tanah ataupun hujan turun dengan lebat, dia akan bawalah tanah-tanah ni ke dalam longkang. Okey, dalam longkang. Kita tengok longkang. Okey. Bila hujan turun, air akan mengalir terus bawa tanah-tanah ni ke dalam longkang. Okey. Bila bawa dalam longkang, mungkin longkang akan semakin cetek lah, sebab tanah ni dah duduk dalam longkang. Okey. Bila duduk dalam longkang, hujan turun dengan lebat, mungkin risiko berlakunya kejadian banjir kilat. Okey, itu pemerhatian kita. Okey, itu adalah pemerhatian yang saya buat di kawasan tempat tinggal saya tadi. Okey, pemerhatian tu saya dah catatkan dalam buku catatan. Saya dapati bahawa tajuk yang sesuai yang mungkin boleh saya buat kajian adalah berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Okey, di kawasan tempat tinggal saya. Okey, apakah kepentingan sebenarnya kita boleh buat kepentingan kegiatan ekonomi? Apakah kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan manusia? Dan apakah kita boleh cadangkan langkah yang boleh kita buat untuk mengurangkan kesan? Sebab kalau kita nak buang terus kesan tu tak boleh. Kita boleh mengurangkan kesan kegiatan ekonomi yang berlaku di kawasan kajian kita. Okey, so tadi saya dah perhatikan adanya kegiatan pembinaan. Okey, pembinaan kawasan taman perumahan di teroka tanah, tarah bukit dan sebagainya. Okey, so saya dah dapat pemerhatian saya menunjukkan bahawa adanya hakisan tanah berlaku, adanya kejadian tanah runtuh kecil, dan risiko dia mungkin boleh menyebabkan banjir kilat di kawasan yang rendah akibat daripada kawasan pembinaan ni tadi. Okey, so untuk membuktikan kita punya kajian tu, kita boleh tengoklah tempat-tempat lain mungkin sebelum ni ada yang kejadian banjir kilat dan sebagainya. Kita dapatkan info tu kita dapat melalui kaedah soal selidik. Okey, kaedah soal selidik untuk membuktikan ataupun mengukuhkan lagi kita punya dapatan kajian melalui kaedah pemerhatian. Okey, so itu adalah apa yang saya buat lah. Okey, berkaitan dengan bagaimana menentukan isu ataupun tajuk kajian berpandukan kaedah pemerhatian. Okey, ini adalah siri yang pertama lah. Siri yang seterusnya saya akan ceritakan lagi dalam bahagian yang kedua, bagaimana kita nak laksanakan kaedah lain selain daripada kaedah pemerhatian untuk membuktikan ataupun mengukuhkan kita punya kaedah pemerhatian tadi. Okey, mungkin kita boleh buat kaedah soal selidik ataupun temu bual bersama dengan penduduk-penduduk masyarakat ataupun kawasan-kawasan sinilah. Okey, untuk membuktikan apa yang kita perhatikan tadi diperkukuhkan lagi. Okey, dengan pandangan masyarakat terhadap borang soal selidik yang kita edarkan pada mereka ataupun temu bual yang kita buat. Okey, so jangan lupa bagi yang tengok siri yang pertama, saksikan siri-siri yang seterusnya selepas ini untuk menerima notification berkaitan dengan siri-siri seterusnya. Klik butang subscribe dan tekan butang loceng. Saya ulang, klik butang subscribe Mr. Fit channel ni. Okey, dan tekan butang loceng. Okey, so saya duduk kat kawasan ni, orang cam kereta kan. So orang cam kereta daripada tadi, orang lalu semua hon. So tak apalah. So itu saja perkongsian saya kali ini dalam Mr. Fit channel. Okey, saya harap perkongsian ini boleh membuka minda guru dan murid-murid bagaimana kita nak melaksanakan kerja lapangan dengan lebih menyeronokkan. Okey, murid-murid boleh minta ibu bapa lah untuk bantu untuk dapatkan ataupun melaksanakan kaedah pemerhatian seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat maju jaya, selamat menjalankan kerja lapangan geografi yang sangat menyeronokkan. Okey, so jumpa lagi. Bye bye.